Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Tengku Nur Amanina binti Tengku Muhammad Amir Sharifuddin dari SMK Puteri, Kota Baru, Kelantan. Hari ini saya akan mengupas satu topik daripada kursus pembuatan pakaian wanita tahap 1 iaitu tingkatan 4. Kursus ini adalah di bawah Persijilan Kemahiran Malaysia. Jom kita akan lihat berkenaan teknik mengambil ukuran badan. Standard kandungan bagi tajuk ini ialah 1.0 menghasilkan pakaian casual. Standard pembelajaran ialah 1.2 mengambil ukuran badan. Kriteria yang perlu dicapai oleh pelajar di dalam topik ini ialah 1.2.1 menyatakan peralatan mengambil ukuran badan dengan betul. 1.2.2 menyenaraikan bahagian badan yang perlu diukur. 1.2.3 mengambil ukuran badan dengan teknik yang betul. 1.2.4 merekod ukuran badan dengan tepat. Dan yang terakhir, 1.2.5 ialah mengamalkan etika kerja yang baik. Okey, anak-anak. Cikgu pasti anda masih lagi ingat tentang cara kita membuat lakaran pakaian. Untuk pembelajaran pada kali ini, kita akan membincangkan topik kedua iaitu mengambil ukuran badan. Ketujuh-tujuh aktiviti kerja ataupun dipanggil sebagai work activities dalam pembuatan pakaian ini adalah aktiviti yang merangkumi langkah pertama hingga ke langkah terakhir sehinggalah pakaian itu siap. Kita ulang semula. Langkah pertama iaitu membuat lakaran pakaian. Langkah kedua, mengambil ukuran badan. Yang ketiga, mendraft pola. Yang keempat, menggunting fabrik. Yang kelima, menjahit pakaian. Seterusnya, membuat kemasan dan mengacu suai badan pakaian. Okey, anak-anak pelajar sekalian, cuba ingat kembali jika anda pernah mempunyai pengalaman bertemu dengan tukang jahit untuk membuat tempahan pakaian, pastinya anda mengetahui apakah alatan yang digunakan oleh seseorang tukang jahit ataupun pereka fashion. Sudah tentu yang paling utama ialah pita ukur. Pita ukur ini adalah alatan yang digunakan kerana ianya fleksibel dan boleh dilentur dan digunakan pada bahagian-bahagian badan yang melengkung. Yang kedua, pensel ataupun pen. Ia digunakan untuk mencatat ukuran badan pelanggan. Seterusnya ialah pita ataupun sebarang tali yang boleh digunakan untuk mengikat bahagian badan pelanggan bagi menentukan titik penting untuk membuat ukuran. Anda boleh lihat di sini pada mannequin yang disediakan terdapat bahagian garisan dada, garisan pinggang iaitu garisan yang melalui pusat, garisan pinggul. Ketiga-tiga garisan ini adalah garisan yang sangat penting. Seterusnya, seseorang tukang jahit mestilah menyediakan buku catatan atau lebih spesifik lagi jika dapat menyediakan borang tempahan pelanggan. Mengapa borang tempahan pelanggan ini sangat penting? Kita lihat apa yang ada di dalam borang tempahan pelanggan. Ini adalah maklumat borang tempahan pelanggan. Di dalam sesuatu borang tempahan pelanggan, terdapat nama pelanggan, jenis pakaian, tarikh tempahan, nombor telefon pelanggan, jadual ukuran badan, lakaran pakaian mengikut fashion yang dikehendaki oleh pelanggan, contoh fabrik
dan juga catatan. Apa yang perlu dicatat pada bahagian catatan? Biasanya, jika ada pelanggan yang menghendaki tambahan sesuatu fashion, maka tukang jahit perlu membuat catatan. Contohnya, pelanggan mahukan ada cuff pada hujung lengan. Ini adalah contoh borang tempahan pelanggan. Maklumat-maklumat yang saya nyatakan di situ ada dan dapat dilengkapkan bagi mengelakkan berlakunya keciciran maklumat. Maklumat-maklumat ini semua penting kerana ia akan membantu seseorang tukang jahit untuk membuat rujukan semasa proses mendraft pola, seterusnya hingga ke akhir pakaian siap. Okey, sebelum membuat pengukuran badan, semestinya kita perlu mengenali unit ukuran pada pita ukur. Pada pita ukur terdapat unit ukuran inci yang ditandakan dengan angka yang bersaiz lebih besar dengan skala yang lebih besar, manakala unit sentimeter ditandakan dengan angka yang lebih kecil dengan skala yang lebih kecil. Penggunaan unit ukuran pada pita ukur adalah bergantung kepada kecenderungan seseorang tukang jahit. Tidak kira mereka suka menggunakan unit inci ataupun sentimeter, yang penting ialah teknik mengambil ukuran badan mestilah tepat supaya ukuran yang diambil itu dapat digunakan untuk mendraft pola. Ini penting ya, supaya pakaian yang siap itu selesa dipakai oleh pelanggan. Okey, kita kenal pasti jenis ukuran badan. Ukuran badan mempunyai dua jenis, iaitu ukuran melintang dan juga ukuran menegak. Ukuran melintang adalah ukuran yang diambil untuk mengukur bahagian keliling badan. Contohnya, keliling dada, keliling pinggang, keliling pinggul. Manakala ukuran menegak adalah ukuran yang digunakan untuk mengambil ukuran labuh. Contohnya, ukuran labuh lengan. Mari kita lihat satu persatu bahagian badan yang terlibat untuk diukur secara melintang. Contoh yang pertama ialah ukuran keliling leher, ukuran lebar bahu, ukuran keliling dada, bidang hadapan, jarak mercu, bidang belakang, keliling pinggang, keliling pinggul, keliling lutut dan juga keliling hujung seluar. Apa pula ukuran yang diukur secara menegak? Contohnya ialah ukuran bahu ke mercu dada, ukuran keliling pangkal lengan, ukuran labuh lengan, ukuran labuh tengah belakang, ukuran labuh baju, ukuran labuh pinggul ataupun dipanggil juga ukuran labuh duduk, ukuran kelengkang,
dan juga ukuran labuh kain ataupun labuh skirt. Perkara yang perlu difahami apabila kita membuat pengukuran pada badan pelanggan. Pengukuran keliling bahagian badan kebiasaannya dibuat dengan cara memasukkan dua jari untuk tujuan kelonggaran. Namun begitu, ada juga sesetengah tukang jahit mengambil ukuran yang lebih tepat kerana kelonggaran dibuat ketika mendraft pola. Turutan langkah mengambil ukuran badan tidak semestinya dibuat kesemua mengikut turutan ukuran badan secara menegak kemudian secara melintang, tetapi itu adalah bergantung kepada kecenderungan tukang jahit. Bahagian badan yang perlu diukur pula adalah bergantung kepada fashion pakaian yang diinginkan oleh pelanggan. Ini bermakna tidak semestinya kesemua bahagian badan perlu diukur. Ia bergantung kepada fashion dan kehendak pelanggan. Sekarang, jom kita lakukan amali untuk mengambil ukuran badan. Pertama, pastikan pelanggan kita berada di dalam keadaan yang bersedia. Pastikan juga pelanggan memakai pakaian yang sederhana tebal. Ini penting kerana jika pelanggan kita memakai pakaian yang agak tebal, ia akan mengganggu ataupun menjejaskan ukuran sebenar yang diambil. Mari kita lihat. Pertama, apabila kita berkomunikasi dengan pelanggan, pastikan kita menggunakan bahasa yang mudah difahami. Ini adalah sangat penting kerana kita ada belajar di dalam topik core abilities. Okey, kita lihat langkah pertama, ukuran keliling pangkal leher. Masukkan dua jari untuk tujuan kelonggaran dan catat ukurannya sama ada dalam unit inci ataupun sentimeter. Seterusnya, ukuran lebar bahu. Apabila membuat pengukuran lebar bahu, pastikan anda berada di belakang pelanggan. Ukur dari sendi kiri ke sendi kanan atau boleh juga diukur dari sendi kanan ke sendi kiri yang pastinya perlulah melalui tulang tengkuk. Ketiga, ukuran keliling dada. Apabila membuat pengukuran keliling dada, pastikan kita melilit pita ukur dengan melalui bahagian tertinggi dada. Anda harus berada di sisi pelanggan. Masukkan 4 jari untuk tujuan kelonggaran. Untuk mengukur bahagian-bahagian yang sensitif pada pelanggan, anda mestilah terlebih dahulu meminta izin. Ini adalah penting kerana kita haruslah beretika dan bersopan ketika melaksanakan amali ataupun melaksanakan aktiviti dengan pelanggan. Kerana pelanggan akan merasa selesa apabila berurusan dengan kita. Seterusnya, jarak mercu diukur daripada mercu kanan ke mercu kiri. Seterusnya, bidang hadapan. Bidang hadapan diukur dengan cara meletakkan pita ukur di bawah bahagian ketiak hinggalah di bawah bahagian ketiak sebelah lagi. Kira-kira jaraknya 10 cm daripada leher. Seterusnya, kita lihat bagaimana cara mengukur bidang belakang. Pengukuran bidang belakang dibuat dengan cara meletakkan pita ukur di bawah ketiak kanan hingga ke ketiak kiri secara melintang dan jaraknya lebih kurang 12 cm daripada paras tengkuk.
Kita lihat pula bagaimana untuk mengukur keliling pinggang. Kita mesti berada di sisi pelanggan. Ukur keliling pinggang dengan meletakkan pita ukur separas dengan paras pusat. Ini penting kerana ia akan menentukan jarak pinggang ke pinggul ataupun jarak dari tulang tengkuk hingga ke tulang pinggang. Seterusnya, kita akan ukur keliling pinggul. Pengukuran keliling pinggul dibuat dengan melalukan pita ukur sekeliling pinggul dengan melalui bahagian yang tertinggi. Seterusnya, kita lihat pula pengukuran bahagian badan secara menegak. Ukuran bahagian badan dari bahu ke mercu dada diukur dengan cara meletakkan pita ukur berhampiran dengan leher. Seterusnya, ukur keliling pangkal lengan. Masukkan 2 jari untuk tujuan kelonggaran. Cara mengukur labuh lengan pula, kita perlu meminta pelanggan untuk membengkokkan sedikit lengan. Ini penting supaya lengan baju yang terhasil itu tidak singkat. Seterusnya, keliling hujung lengan diukur dengan cara menggenggam jari dan melalukan pita ukur di atas tulang genggaman. Masukkan 2 jari untuk tujuan kelonggaran. Seterusnya, labuh tengah belakang akan diukur dengan cara meletakkan pita ukur pada tulang tengkuk melalui tulang belakang hingga ke paras pinggang. Seterusnya, labuh baju diukur dengan cara memanjangkan pita ukur hingga ke paras labuh yang dikehendaki. Labuh pinggul. Labuh pinggul diukur daripada paras pinggang hingga ke labuh pinggul, iaitu bahagian punggung atau pinggul yang tertinggi. Manakala labuh kain ataupun labuh seluar diukur daripada paras pinggang hingga ke paras lantai ataupun paras buku lali. Ia bergantung kepada kehendak pelanggan. Jika mereka mahukan kain ataupun skirt di paras lutut, maka ukuran dibuat hinggalah ke paras lutut. Okey, untuk hari ini, jom kita semak. Adakah objektif pembelajaran hari ini tercapai? Anda seharusnya dapat menyenaraikan 4 peralatan atau bahan yang digunakan untuk mengambil ukuran badan. Seterusnya, dapatkah anda menyenaraikan bahagian badan yang perlu diukur? Yang ketiga, dapatkah anda mengambil ukuran badan dengan teknik yang betul? Seterusnya, merekod ukuran badan dengan tepat dan mengamalkan etika kerja yang baik. Baiklah. Cuba kita ingat kembali apakah etika-etika kerja yang saya tekankan semasa kita berurusan dengan pelanggan. Antaranya, kita perlulah menggunakan komunikasi yang berkesan, iaitu menggunakan bahasa yang mudah difahami. Kita perlulah bersopan santun dengan pelanggan supaya pelanggan merasa senang berurusan dengan kita. Seterusnya, kita perlulah memahami bahasa kerja. Contohnya, kita perlu memahami cara membaca unit-unit ukuran pada pita ukur serta kita perlu membaca
bahagian-bahagian badan untuk direkodkan pada borang tempahan pelanggan. Okey, jadi jika anda mampu mencapai kesemua objektif yang ditetapkan ini, bermakna anda dapat melaksanakan aktiviti mengambil ukuran badan dengan baik. Cikgu harap untuk pembelajaran kali ini, anda lebih lagi meneroka pelbagai sumber sama ada melalui carian internet ataupun membaca WIM, iaitu bahan pengajaran bertulis membuat pakaian. Di carian internet, anda dapat melihat pelbagai cara-cara ataupun teknik yang lebih jelas untuk mengambil ukuran badan. Contoh rujukan yang anda boleh dapati adalah seperti di laman web yang disediakan di paparan skrin. Itu sahaja untuk kali ini. Cikgu harap semoga perkongsian cikgu dapat memberi penerangan dan memberi penjelasan tentang teknik yang betul dalam mengambil ukuran badan. Sekian, terima kasih.